Dan insya-Allah pada pagi ini saya akan menyambung perbincangan kita pada segmen yang lepas, iaitu berkenaan bagaimana kita hendak membaca suratul Fatihah dengan sebaik-baiknya dalam solat kita. Saya ingin berkongsi sebenarnya dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kerana perkara ini ada kaitannya dengan apa yang dipanggil sebagai waqaf dan ibtida'. Waqaf dan ibtida' ada satu ilmu yang khusus membincangkan tentang bagaimana kita hendak berhenti dan bagaimana kita hendak memulakan bacaan dalam Al-Quran. Dan ia sangat terkaitan atau sangat mempunyai kaitan dengan tafsirul Quran, dengan makna Quran. Bermaksud waqaf dan ibtida' itu adalah suatu ilmu yang sangat relevan, sangat berhubung rapat dengan makna Al-Quran. Dengan waqaf dan ibtida' ini, dan kita tahu bahawa ia meraihkan atau memandang berat kepada makna. Dalam konteks suratul Fatihah, maknanya kita hanya boleh berhenti, kita hanya boleh menyambung bacaan dengan baik bila kita memahami makna surah Al-Fatihah itu. Dan itulah yang kita, ataupun itulah tujuan kita antaranya dalam kita memahami isi kandungan makna dan maksud dalam surah Al-Fatihah itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita membaca surah Al-Fatihah hendaklah kita meraihkan makna dalam kita berhenti dan kita memulakan bacaan surah Al-Fatihah. Dalam hal ini Rasulullah SAW ia telah mencontohkan kepada kita dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihah dengan berhenti atau waqaf pada setiap hujung ayat. Setiap hujung ayat, maknanya setiap hujung ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhenti. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka setiap hujung ayat itu berhenti, maknanya kita waqaf 7 kali. Walau bagaimanapun, ada beberapa isu berkaitan dengan ayat yang ke-7, iaitu berkaitan dengan khilaf ataupun perselisihan pandangan dalam penentuan Bismillahirrahmanirrahim. Bermaksud ada mazhab yang menganggap Al-Basmalah sebagai ayat dan ada mazhab yang tidak menganggap Al-Basmalah sebagai ayat. Jadi ringkasnya, bagi kita yang bermazhab Asy-Syafi'i yang menganggap atau mengira Al-Basmalah sebagai ayat, sebaik-baiknya pilihlah untuk berhenti, mana waqaf pada Al-Basmalah, mana kita tidak wasal, tidak sambung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Berhentilah pada waqaf, berhentilah pada setiap ayat. Selain tidak berhenti atau tidak waqaf pada alaihim yang pertama, Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada 2 alaihim, Siratal ladzina an'amta alaihim 1, ghairil maghdubi alaihim 2. Jadi dalam hal ini, bila kita membaca Fatihah dalam solat, sebaik-baiknya kita waqaf pada setiap hujung ayat. Pada masa yang sama, kita tidak tidak waqaf pada alaihim yang pertama. Tidak waqaf pada alaihim yang pertama. Jadi kita suratul ladzi itu terus sampai kepada waladdallin sebagai ayat yang ke-7. Maka cantiklah setiap satu ayat kita berhenti pada hujung ayat ataupun ra'sul ayat. Walaupun kita tahu bahawa ada setengah orang yang nafasnya pendek, nafasnya tidak cukup untuk baca daripada suratul ladzi sampai waladdallin. Maka apa yang boleh kita buat? Maka jika kita terpaksa untuk berhenti atau waqaf secara kecemasan, tak sampai nafas pada alaihim yang pertama, ataupun kecemasan juga pada alaihim yang kedua, tahu-tahu tak sampai nafas, maka terpaksa waqaf, dipanggil waqaf ittirari. Maka kita berhenti pada alaihim pertama atau yang kedua kerana tak sampai nafas. Maka untuk memulakan semula bacaan, ini isunya, sebaik-baiknya hendaklah kita memilih untuk ibtida', untuk menyambung bacaan, memulakan bacaan semula pada tempat yang sesuai. Di mana tempat yang sesuai? Iaitu selepas alaihim yang pertama. Maknanya kita waqaf Siratal ladzina an'amta alaihim dan kita sambung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kerana alaihim yang pertama ini, walaupun ia bukan ayat,
Bagi setengah mazhab, terutama mazhab Syafi'i, kita tidak mengira alim pertama itu sebagai satu ayat. Kerana kalau kita kira sebagai satu ayat dan kita tambah basmalah, sudah menjadi 8 ayat Fatihah itu. Dia hanya 7 ayat. Maka kita tidak menganggap alim yang pertama itu sebagai ayat, tetapi sebagai tempat kita untuk berhenti kerana tak sampai nafas, dan kita sambung seterusnya ghairil maghdubi alaihim sampai waladdallin. Maka itu diizinkan. Itu diizinkan kerana kita tidak sampai nafas, ataupun kita memang ada kelemahan, ada kekurangan untuk memanjangkan nafas kita sampai kepada waladdallin. Walau bagaimanapun, suatu benda yang sangat penting ialah kita jangan memilih. Jangan memilih, mana jangan sengaja. Yang tadi itu tidak sengaja. Tidak sengaja, maka bila tidak sengaja tidak masalah. Tapi bila kita mulakan semula, mulakan daripada ghairil maghdubi alaihim. Tetapi kalau kita sengaja wakaf, maka boleh atau tidak berhenti pada alim yang pertama, maka hukumnya boleh. Ini disebut oleh Imam Al-Ashmuni dalam kitab Manarul Huda, fi bain waqfi wal ibtida, diterangkan keharusan itu ala wajhi tasamuh, maknanya bolehlah berhenti, untuk memilih untuk berhenti pada alim yang pertama. Dan ini dikatakan sebagai suatu perkara yang khilaful aula, mana menyalahi amalan yang lebih utama, disebutkan oleh Imam Al-Juwaini rahimahullah dalam kitabnya. Jadi kita kena faham bahawa bila kita baca Fatihah, sebaik-baiknya kita ikut sunnah Nabi SAW, iaitu dengan membacanya dengan wakaf pada setiap hujung ayat. Tetapi bagaimana pula kalau kita dalam keadaan membaca secara laju atau membaca secara, kita katakan, hadar? Contohnya dalam solat tarawih, contoh kata. Adakah salah jika kita wasal atau kita baca sambung? Jawapannya tidak salah. Tidak salah. Tetapi hendaklah kita meraihkan dasar dalam waqaf dan ibtidak, iaitu makna. Maka bagaimana cara kita untuk membaca Fatihah dengan meraihkan makna? Maka ulama telah menyatakan atau telah menjelaskan, memberikan kita kaedah, iaitu dengan kita meraihkan makna-makna dalam surah Al-Fatihah. Jadi bagaimana caranya? Saya contohkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu kalau kita nak wasalkan basmalah. Kalau tidak, kita berhenti pada basmalah pun boleh. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, saya tidak menyambungkan maliki yaumiddin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan tidak menyambungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan ihdinas siratal mustaqim. Kerana apa? Kerana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maksudnya situasi atau keadaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak sesuai untuk disambungkan dengan sebelum dan selepasnya, kerana mengikut kepada maknanya. Kemudian sambung, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka di situ terdapat 4 kali saya wakafkan, dan ini semua dipanggil sebagai waqaf tam. Waqaf tam makna waqaf yang sempurna dari segi makna dan i'rabnya tidak ada kaitan dengan sebelum dan selepasnya. Bermaksud saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, sekali berhenti, kemudian saya sambung Alhamdulillah sampai Malik Yaumiddin. Dan kita telah bincangkan maksud daripada Alhamdulillah sampai Malik Yaumiddin memang satu cerita atau satu kisah yang berturutan. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang ketiga. Maksudnya saya wakaf kali yang ketiga kerana maknanya yang tersendiri dan situasinya yang tersendiri. Kemudian saya sambung ihdinas siratal mustaqim sehinggalah waladdallin. Dan ini sangat sesuai dan sangat baik kerana ia meraihkan, bukan sahaja meraihkan waqaf ibtidak, tetapi juga meraihkan makna surah Al-Fatihah itu sendiri. Ini dicontohkan oleh para ulama di dalam karya-karya dalam yang khusus dalam bab waqaf dan ibtidak, dan kita boleh merujuk kepada karya-karya tersebut. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesailah perbincangan kita yang panjang lebar, tentang
tafsir suratul Fatihah. Sememangnya kalau kita hendak memanjangkan lagi pun boleh. Kita boleh sahaja melihat sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya suratul Fatihah. Ala kulli hal, apa yang saya terangkan dan saya jelaskan kepada muslimin muslimat, para pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa agar Allah taala memudahkan kefahaman saya dan kefahaman kita semua, dan juga memudahkan kita untuk mempraktikkan segala tuntutan, segala yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah, terutamanya apabila kita menunaikan solat. Mengapa tidak ketika kita menunaikan solat, kita datangkan segala maksud, segala makna, segala tuntutan suratul Fatihah. Bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, rasakan sedalam-dalamnya dalam hati kita betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh. Dan bila kita menyebut Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, bila kita baca ketiga-tiga ayat itu, bayangkan betapa berkuasanya Allah, betapa hebatnya Allah, betapa kita ni sangat hina dan dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita membaca ayat-ayat yang seterusnya, ihdinas siratal mustaqim, rasakan pengharapan, rasakan kerdilnya diri kita dalam mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan hidup kita, dalam menentukan keadaan kita hidup di dunia ini, sama ada berada di atas jalan yang benar ataupun sebaliknya. Dan kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dan kita baca, kita harap ya Allah, biarlah aku ni tergolong dalam golongan yang 4 itu. Dan akhirnya kita sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang Yahudi dan bukan jalan Nasara. Maka fahamlah kita dan mengertilah kita betapa suratul Fatihah ini suatu surah yang sangat-sangat penting dan signifikan. Dan akhirnya kita mengerti mengapa atau apa hikmah kita diminta atau diwajibkan untuk membacanya setiap kali kita salat. Dan kita akhirnya juga mengerti mengapa salat itu menjadi satu kefarduan yang tidak ada kompromi bagi sesiapa pun yang mengaku dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bagi siapa pun yang mengaku di umat Islam, dia tidak boleh terlepas dalam menunaikan salat dan tak boleh terlepas dalam membaca suratul Fatihah di dalam hidupnya dan sepanjang hidupnya sehinggalah dia mati. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita semua untuk beramal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.